Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat bertemu kembali semua. So, kita hari ni untuk video ni saya akan cover Selangor Kertas 2 seperti yang awak maklum. Kita akan bincangkan bahagian A fully dan mungkin 1-2 soalan bahagian B, bahagian C lah, insyaAllah. Alright, this may be the last two video untuk paper 2 dan juga paper 1 lah. I mean untuk trial untuk 2022 sebab masa pun dah dekat dengan ujian bertulis. Dan juga saya pun mungkin sibuk bercuti dan sibuk kelantan bahan lah kot, insyaAllah. Mungkin tak ada masa untuk buat, tak ada kesempatan, tak ada ruang yang baik lah untuk buat video. Anyways, saya nak ucap, sebelum saya mula, saya nak ucap terima kasih bagi yang support, bagi yang terus menonton video saya dan boleh ambil manfaat dari situ, insyaAllah. Dengan izin Allah, saya buat ni sukarela, tapi dengan harapan dapat bagi manfaat pada semualah. InsyaAllah dengan sikit usaha ni membantu saya dunia akhirat lah. Terima kasih. So itulah, saya mungkin akan buat kalau saya rasakan saya ada lebihan masa lah. Saya ada di mana-mana, pada mana-mana waktu yang saya rasakan boleh ni, selit ni, saya buat mungkin maybe another 1-2 video lagi. Tengok. Okay, tapi tak janjilah, tak janji. Alright, so best of luck bagi yang baru menonton. Please subscribe, tolonglah subscribe, tolonglah like, tolonglah share, bantu saya besarkan lagi reach untuk pelajar-pelajar di Malaysia supaya kita boleh sama-sama ramai-ramai boleh score A dalam fizik, insyaAllah. Amin. Right, terus kepada soalan pertama. Soalan 1, diagram 1 shows a vacuum tube connected to 2 power supplies, 6 volt and 400 volt. Jom kita tengok dekat mana disambung 6 volt ni. This 6 volt power supply is connected to the part here. Sini kita tengok. So bersambung betul-betul dengan tungsten. Betul-betul dengan tungsten. Tujuannya adalah untuk memanaskan the tungsten filament. Proses apa ni? Bila tungsten filament ni menjadi panas, dia boils off, lalu mengeluarkan elektron. Namanya namanya thermionic emission. Okay. Whereas sementara itu 400 volt ni kita sambung di mana? 400 volt disambungkan di sini, which is the terminal we call anode and cathode. Okay, bersambung dekat sini. So this is the anode and cathode that is connected to the 400 volt, and this is the function is to provide ataupun to make sure the electron is accelerated. Why? Because we produce strong electric field, membentuk atau menghasilkan medan elektrik yang kuat. Kenapa saya guna perkataan kuat? Kerana nilaian voltan yang kita guna bukan biasa-biasa, bukan 1-2 volt. Kita pakai 400 volt. So we produce a strong electric field, bukan electric field sahaja. Kita menghasilkan electric field yang kuat. So instead of the electron are moved towards ataupun attracted towards anode, it is actually accelerated. Dia bukan tertarik saja ke anode, sebaliknya malah dipecutkan kepada anode. Okay, so satu untuk menghasilkan thermionic emission, which is the 6 volt. Satu lagi 400 volt adalah untuk menghasilkan pecutan elektron dan menyebabkan elektron dipecut. Lalu kita panggil dia sebagai cathode ray. Sebab tu kita panggil dia cathode ray. Cathode ray is fast moving electron. Elektron kalau dia bergerak perlahan je, kita tak panggil cathode ray. Tapi sebab dia dipecutkan, dia terlampau laju, dia laju sangat, kita panggil dia cathode ray. Sinar kathod. Yang datang daripada cathode kan, sinar kathod. Alright.
Soalan 1A, what is meant by thermionic emission? So perkataan term saja di situ membawa maksud haba. Term, okay, related to haba, which is the metal surface is being heated, and as a result, sebagai keputusannya, apa berlaku? We produce an ion. It emits an ion. In this case, the ion is actually the electron. So the electron is released through the heating of a metal surface. Kita boleh pecahkan cara untuk kita bagi meaning tu mengikut apa yang tertulis dalam perkataan ni lah. Term merujuk kepada haba, ionic merujuk kepada elektron. Okay, selesai. B, which power supply works to produce thermionic emission? Tadi saya dah bagi tahu dah jawapannya. 6 volt, 400 volt ni untuk hasilkan apa? Strong electric field. Ingat ya, electric field bukan magnetic field. So, dalam kes ni terminal positif dan negatif kan? So electric field lah. Magnetic field kalau ada magnet. C, what will happen to the milliammeter reading when the 400 volt power supply is increased? Okay, apa jadi pada milliammeter bacaannya? Kita tengok milliammeter duduk mana? Duduk di mana tu? Saya highlight warna pink. Ni ni namanya milliammeter. Milliammeter. Okay, bacaan arusnya. Soalan tanya apa jadi pada bacaan arus sekiranya apa jadi pada bacaan arus sekiranya bekalan kuasa 400 volt is increased. Okay, so dekat situ kita boleh relate kepada apa fungsi 400 volt tadi ni. So 400 volt ni tadi ni fungsinya apa? Untuk menghasilkan strong electric field. Okay, ni strong electric field. So kalau kita tambahkan 400 volt ni kepada satu nilai yang lebih besar, so we are producing stronger electric field. Okay, stronger electric field. Adakah bermaksud kita menghasilkan lebih banyak elektron? Jawapannya tidak. Okay, jawapannya tidak. Sebaliknya kita memecutkan elektron tu dengan pecutan yang lebih tinggi. So because of the electron is produced here. Kalau kita naikkan bekalan kuasa 6 volt ni kepada satu nilai yang lebih besar, mungkin elektron yang dihasilkan lebih banyak. Lalu menambahkan nilai bacaan milliammeter sebab elektron banyak pergi kan. Alright. Tapi kali ni dalam kes ni kita hanya tingkatkan 400 volt ni, which is kita produce strong electric field dan pecutan elektron tu berlaku dengan lebih tinggi. Okay, tidak bermaksud arus yang terhasil lebih banyak. So unchanged. The answer is unchanged. Okay, number 2. What happen if the terminals of 400 volt are reverse, disongsangkan pula? So apabila disongsangkan, cuba tengok sini. The only reason why the electrons are accelerated towards this side is because of the presence of anode. Kerana kehadiran anode yang bercas positif atau terminal positif. So imagine that we reverse the anode, which is anode being here, ataupun anode ada kat sini lah. Sebabnya terminal ni kalau kita ubah, anode akan ada belah sini. So the electron pergi mana? The electron are not going to be on this side anymore. Dia tak akan pergi ke kanan lah. So apa berlaku? Bacaan milliammeter akan menjadi kosong kerana tidak ada elektron yang bergerak kepada anode ke sebelah sana untuk melengkapkan litar supaya milliammeter dapat bagi bacaan. Okay. Next. Number 2. Planetary motion in the solar system is explained by Kepler's law. Of course. Okay, obvious Obvious. Kita tengok soalan trial pun memang banyak Kepler's law. Favorite penggubah soalan Kepler's law. Cuma kita tak tahulah Kepler's first ke, second ke, third So take note. Take note everyone. The tables below contain some statement regarding Kepler's law. Kali ni melibatkan mungkin ketiga-tiganya lah Ketiga-tiganya. Kita tengoklah. So tu soalan dia. Ni jadualnya.
A is the question. Match the appropriate statements in table 2A with the statement in the table 2B by drawing a connecting line. Baca soalan yang pelajar. Kadang tu bentuk soalan berlainan. Okay, kita tak tahu bentuk soalan yang mungkin tahun ni ada matching-matching ke, ada isi 40 ke, ada bulat kan ke, mana kita tahu kan. Okay, so baca soalan dengan baik. Baca soalan sampai habis lah. So, which of these is the answer? Okay, boleh pause dulu siapa nak tengok. Boleh pause dulu, cuba jawab. Alright. So, kita pergi pada soalan, kepada jawapan. Kepada jawapan. Alright, untuk hukum Kepler yang pertama, Kepler's first law is about the sun is one of the foci of planet's orbit. Okay, dalam hukum Kepler pertama beritahu apa? Kepler pertama beritahu bahawa semua planet mengorbit matahari dalam satu orbit dalam orbit yang berbentuk elips, yang mana matahari adalah satu daripada dua titik tengah orbit tersebut. Elips tu adalah satu bentuk yang ada dua center, dua fokus. Kalau bulatan dia ada satu fokus je. So, ambil pembaris, pakai pensel, garis jawapan ke sini. Okay. Yang kedua, next jawapannya untuk ni. Planet move faster when closer to the sun. So, yang ni adalah equal area equal time. Untuk hukum Kepler kedua. Ni adalah hukum Kepler kedua. Kepler's second law. Law of equal areas. Okay. Okay, ni saya tak boleh cerita sebab video sebelum ni saya ada cerita. Sebelum ni saya ada cerita. So, siapa yang follow daripada awal ni memang nampaklah dia punya flow. So, yang ketiga, which is this one, hukum Kepler's. Yang ketiga adalah to compare ataupun relationship between orbital periods and orbital radius. Hukum ketiga kan, kita cari orbital period. Kita hubung kaitkan orbital period kuasa 2 dan orbital radius kuasa 3. Alright, garis macam gitu. Okay, bahasa mudah dia kan, orbital period ni, kalaulah lagi jauh satu planet tu dengan matahari, maka lebih panjanglah tempoh dia untuk mengorbit, nak buat satu orbit lengkap. Itu bahasa mudah dia lah kan. Tak boleh lah tulis macam tu dalam exam. So, dalam exam macam ni lah cara awak explain. Alright. Soalan B, pengiraan. Suppose a small planet is discovered 14 times further than the sun. Okay, itu yang pertama. Then the earth distance from the sun. Okay, katalah ada satu planet. Planet itu mengorbit matahari. Begitu jugalah dengan bumi. Bumi juga mengorbit matahari. Tengok saya highlight dua ni. Kita ada small planet dan juga ada bumi. Apa persamaan dia? Kedua-dua mengorbit matahari. Sebab tu kita boleh pakai Kepler's third law. Sebab itu kita boleh pakai Kepler's third law. Kita establish that one dulu. Okay, kita dapat pemahaman yang itu dulu. Okay, kita dah dapat clue ni. Dia mesti nak tanya pasal Kepler's third law. Sebab bumi orbit matahari, planet ni pun orbit matahari. Okay. So, the one given in the question is 14 times. Ni apa benda? Planet ni discovered 14 times further. Maksudnya planet tu 14 kali ganda lagi jauh daripada jarak dari bumi ke matahari. Kalau kita boleh lukis kan, kita lukislah sikit. Okay, ni the sun. Okay, saya tak ikut skala lah kan, jangan skema kan. So, kita buat macam ni. Ini mungkin bumi. Saya labelkan E. Okay, nak cerita pasal planet yang small planet ni. Tu dia. Sikit punya jauh dah. Okay, saya letak planet tu planet X. Okay, saya namakan. So, ini gambaran dia bahawa planet X tu 14 kali ganda lagi jauh daripada jarak bumi dengan matahari. Tu maksud soalan tu. Okay, tapi apa persamaan dia? Kedua-duanya mengorbit sun, mengorbit matahari. Saya besarkan sikit sekarang sebab sun the biggest star kan. Besarkan sikit. Alright. Sambung baca soalan.
use the appropriate Kepler's law, which is the Kepler's third law dalam pemahaman kita sekarang ni, to predict the orbital period of the planet in years. Okay, saya highlight kat sini. Dia minta cari orbital period planet tersebut. Saya dah namakan kan planet tu X kan. So saya tulis sini lah. Saya nak cari TX sama dengan apa. Yang saya tahu sekarang adalah 14 kali ganda ni adalah jarak, which is bukan jarak lah, orbital radius. So the orbital radius for X, okay, adalah 14 kali ganda orbital radius of the Earth. Okay, that one kita dah establish. Kemudian diberikan maklumat juga, take the Earth orbital period to be 1 year and show your working. Daripada sini kan, pelajar-pelajar pelan-pelan kita buat. Jangan pelan sangat sebab masa pun tak lama kan. Pemeriksa pun tunggu awak sampai malam. So pelan-pelan maksud saya tu cautiously. Okay, alright, macam tu. Kita buat kiri, kita buat for Earth. Kanan kita buat for planet X. Okay, which is this planet. Right, daripada sini kita gantilah. So TE is 1 year. Right, gantilah I pula dah. 1 square bahagi dengan RE. Okay, dekat sini I would like to assume bahawa radius of the Earth, orbital radius of the Earth is 1. Supaya saya ambil nombor yang mudah supaya saya boleh assume orbital radius of X 14. Kalau saya assume nombor yang susah, nanti sini saya nak kena darab 14 pula. So saya ambil 1. Okay, saya gantilah sebelah sini dengan 14 because Rx is 14 times Re. Right? Then Tx square. Ingat dah, Tx square. So Tx square, you should get how much? Okay, 102 bahagi 103 is 1 lah 1 bahagi 1 lah tu. So darab dengan 14 kuasa 3. Alright, 14 kuasa 3 is how much? 2744. So in order to get Tx, kita square rootkan answer. Kita dapat 52.38 and in the unit of years. Jangan lupa unitnya tahun. Kenapa tahun? Macam saya bagi tahu sebelum ni, kan kita ganti orbital period bumi itu dalam unit tahun, maka jawapan kita tahun. Right. So that's it untuk soalan nombor B, soalan 2B. Alright, teruskan kepada soalan 3. Diagram shows the decay curve of two radioactive element A and B. Alright, ni decay curve. Okay. Dan sekilas pandang kita tahu bahawa initial activity for both A and B are the same. Aktiviti awalnya adalah sama. Dua-dua ada aktiviti 100 counts per minute. Okay, 100 count per minute. Tapi decay-nya berlaku pada different rate, pada kadar yang berbeza. Yang tu dulu kita tengok, yang ni sama je kan dia punya initial activity dia, tapi nampaknya B decay lebih cepat. Okay, dan kalau kita nak analisis lagi, kita boleh cari half life dia. Kita carilah 100 bahagi 2, kita dapat 50. Okay, garis dekat 50, pergi dekat A, turun bawah. Untuk A half life dia 7 minit. Jangan pula 7 saat. Dah buat penat-penat, unit pula dah salah. Tengok sini, buka mata luas-luas, tengok sini. Kan ke awak baca 7 tu pada pasti X, bacalah unit pada pasti X. Okay, macam tu. Ingat tu, bukan marah ni cerita. Alright, so sama juga untuk B. Apabila decay sekali untuk sekali half-life menjadi 50, kita pun bawa sampai ke garisan B. Lepas tu kita turun. Ni untuk B.
turun bawah. So in between the two boxes, two lines kat situ, kita dapat around 3.5. Saya rasa betul kot. So 3.5 minute. This is the half-life for B. Okay, ni half-life untuk B. Yang ni half-life untuk A. So kita boleh assume bahawa B decay lebih cepat lah. B decay dengan kadar yang lebih laju, sebab dia decay lebih cepat berbanding dengan A. 2 kali ganda maybe, 2 kali ganda tu 3.5 dengan 7. Alright, sambung tengok soalan. What is meant by half-life? Apa maksud half-life? Ini saya tak nak cerita sebab dah ada lah video sebelum ni pun saya cerita. Adalah masa diambil untuk sampel itu decay kepada separuh. Separuh apa? Separuh daripada initial activity atau initial number daripada ia adalah masa. Yang saya nak highlight sini, cuma saya nak kata masa. Half-life tu mesti mula dengan masa. Jangan tiba-tiba half-life separuh. Apa yang separuh? Masa untuk jadi separuh. Decay kepada separuh. Right. B 1. Based on diagram, find the half-life of the radioactive element A and B. Show on the graph how the half-life is determined. Dan selesai untuk kita tunjukkan pada rajah. Sudah selesai macam mana saya buat tadi. Tapi dekat sini you need to state the answers lah. So untuk A mungkin boleh buat macam ni lah. A half-life dia berapa? Untuk B half-life dia berapa? So tadi A is about 7 kan. Pastikan ada. You need 7 minutes. B is 3.5 minutes. Alright. Selesai lah situ Alright. A, which radioactive element has lower decay rate? Yang manakah ada kadar reputan yang rendah? Lambat lah, maksudnya lambat lah kan. Siapa yang lambat mereput ni? Jawapannya A. A lambat mereput. Kenapa? Sebab A mengambil masa lebih kurang 7 minit untuk membuat satu half-life. Lambat lah tu. Because the half-life is longer. That is the reason why. Jawapannya adalah A. Habis soalan 3. Terus ke soalan 4. Diagram show a boy sitting on a rubber tube and floating on the water surface of lake. So orang lelaki duduk atas pelampung dan terapung. Boleh tengok gambar dia. Alright. So in diagram, draw and label the forces. Dekat sini saja. Awak jangan tanya cikgu ada berapa cikgu. Nama dah dia tulis forces. Dan dalam bahasa Melayu in fact pun dia dah tulis daya. Maybe lebih pada satu lah. So lebih pada satu. Obviously memang ada lebih pada satu lah. Baik. Bagaimana nak label daya? Of course pakai pembaris dan pensel. Label mesti kena pada rajah yang sepatutnya. Berada di tempat yang betul. Pertama, mestilah ada berat lelaki, berat pelampung. Kalau saya ambil pusat dekat sini lah. Saya garis ke bawah. Saya akan labelkan dengan W. W ni kita understood weight. Kalau awak nak eja pun boleh. Awak nak eja WEIGHT weight pun boleh. Kemudian there will be another force which is the upthrust. Daya yang bertindak ke atas di dalam cecair yang dipanggil sebagai upthrust ataupun buoyant force. Itu dua daya yang terlibat lah di dalam rajah 4. Buoyant force jangan pula awak pergi buat kat sini. Buoyant force salah lah tu. Sebab buoyant force dalam rajah ini, dalam kisah ini, buoyant force tu fluidnya bukan di udara. Walaupun buoyant force ada je dekat udara. Contohnya macam belon udara panas kan. Tapi dalam kes ni belon udara panas ke? Tak. Ini terapung dalam cecair. So the buoyant force is coming ataupun is in the liquid itself. Dalam kes ni berada dalam liquid ni. So lukis dalam liquid lah. Dalam liquid. Jangan terkeluar pula. Right. Tu yang setakat teknik yang saya tahulah. Kalau awak lukis macam tu salah. Walaupun arahnya betul. Alright. So give one reason why the boy floats. So seklise mungkin because the weight of the boy ataupun the weight of the water displaced is equals to the
buoyant force. Daya tu kan yang kita lukis ni, they are opposing each other, satu ke bawah, satu ke atas. Kenapa boleh terapung? Kerana adanya equilibrium of forces. Kalau dia, let me draw first. Kata saya assume ataupun saya simplify the object here as a box. Objek maksud saya di person dengan dengan apa ni, pelampung ni, saya assumekan dia dalam bentuk kotak yang sedang terapung di permukaan air. So ada dua force kat sini. Sebenarnya boleh cerita simple ya, tapi entah nak cerita panjang-panjang pula, nyakit betul. Tapi tak apalah, niat sambil awak belajar tu, kita ada proses reteach. Okay. Tu buoyant force dia. Mungkin saya punya label ni kejap saya cubalah buat selurus mungkin. So those are the two forces acting which is in opposite ataupun opposite direction lah. Okay. Kalaulah nilai buoyant force lebih besar daripada weight, maka the object will rise up. Rise, banyak orang keliru rise up dengan terapung. Terapung means dia stay tau. Tak kira lah dia terapung di atas permukaan ke, terapung di dalam cecair ke, itu adalah terapung. Means that it doesn't move up, doesn't fall down, doesn't sink. Itu maksudnya terapung. Kalau dia duduk dalam ni kan, duduk dalam air, ni box, duduk dalam air dan dia tak bergerak, itu juga maksudnya float. This also means floats. So ada tiga case je. Whether it is floating, rise up, or sink. Sink adalah bila weight lebih besar dari buoyant force. The object will sink. So ada tiga case lah. Floats, rise up, and sink. So float berlaku apabila nilai dua-dua daya yang oppose ni sama besar. Macam tarik ke atas 5 orang, daya 5 Newton, tarik ke bawah 5 Newton. So apa berlaku pada tali tu? Tak bergerak. Floats lah. Okay, saya harap jelas case ni saya simplify ni untuk ingatkan semula. Tibalah ke soalan C. Soalan C, soalan pengiraan. Hitung, the total mass of the buoy and the rubber tube is 45 kg. This is your mass value. And the density of the lake water is 1000. Density, rho. Calculate the volume of water displaced. Alright. So as per now, sepatutnya awak dah tahu bahawa kita sedang, jangan saya badam ni kotor sini ni. Okay. We are handling the cases of Archimedes principle, which includes the formula here, rho GV, in order to get the buoyant force. Okay. Mana yang kita nak cari tu? We are now calculating for volume. Kita nak cari volume kan. Apa yang kita dah ada? Kita dah ada mass, kita dah ada density. Kita juga ada nilai G lah, sebab G tu constant kan. So nak cari buoyant force lah. Kita nak tahu buoyant force. So how do we get the buoyant force here? Just now we know that because of the object here is floating, the buoyant force is equals to the weight of the water displaced. Okay, the weight. So here FB is equals to mg. Apa saya buat ni? Saya sedang menukarkan weight tu kepada mass darab dengan gravitational field strength. So from here kita akan ganti. Kita ganti mg sama dengan rho g v. Tiba-tiba kita dapati belah kiri ada G, belah kanan ada G, potong kedua-duanya. Ataupun dalam istilah matematik yang lebih tepat, kita bahagi kan, kita dapat satu lah. So sama lah macam kita eliminate kan. Lebih kurang lah kan. Cikgu matematik mungkin akan tak setuju lah. Okay, tapi itu perdebatan dari segi term kan. Kita tahulah apa yang berlaku sebenarnya. InsyaAllah, alright. So ganti lah. Mass 45. The density is 1000.
and V yang kita nak cari. So V is equals to 45 divide by 1000. Apa jadi? So 0.045 kan? So 0.045 meter cube. Macam mana saya boleh confident? Cikgu confident betul meter cube tu. Kenapa bukan centimeter cube cikgu? Kerana unit density-nya saya pun dah hintai-hintai dah tengok tu. kg M-3, M-3. So insyaAllah InsyaAllah lah unit SI lah. Yang kita ganti semua unit SI. Kita ganti kg, kita ganti in fact kalau awak nak buat, kalau awak ni dah tak puas hati sangat lah kan, tak puas hati betul aku, macam mana cikgu ni confident dengan ni, ada banyak soalan bincang salah, ada salah, ada tak salah, banyak tempat kan, macam mana cikgu Zul buat ni. So tak puas hati. Bila tak puas hati, kita cuba ganti. So our V is actually 45, which is dalam unit kg, yang kita bahagikan dengan 1000, which is dalam unit kg M-3. Kan ke ada kg dengan kg tu potong. Habis cikgu, kenapa cikgu tulis M kuasa 3 bukan M-3? Kan ke kita bawa naik atas. Jadilah kuasanya positif semula. Jadi M kuasa 3 lah, M cube. Alright. Nombor 2, what happened to the volume of water displaced if the boy floated in the sea? Apa jadi pada volume? Apa jadi kepada volume? Sekejap saya highlight Kita kena highlight supaya kita tahu apa kehendak soalan. Nanti kan kita duk teringat pasal buoyant force. Padahal soalan tanya apa jadi pada V kalau this boy floated in the sea. Dekat laut sana density apa berlaku? Density lebih tinggi. Jangan pula awak pening Air laut dia ada banyak kandungan garam, so density-nya lebih tinggi. So kita petiklah formula tadi ni. Kita petik formula ni tadi. So through formula we know that FB equals to rho GV. Kita separatekan these two. Allahu Akbar, silap pula dah G ni. Padam benda lain. Kita separate these two things yang kita nak cari relation, which is the density and the volume. Kita letak density depan lah Density sama dengan apa? So dia jadi FB bahagi dengan GV. G pula. Kenapa sebut G tulis rho? Alright. Okay, by the way, sorry kalau ada komen awak yang awak tulis kat video-video saya tak reply. I'm actually observing the comments. Sebenarnya saya tengok komen, tapi saya tak ada, saya tengah cari masa untuk sit down dan reply all the comments. Thank you bagi yang komen yang tegur. Ada, cikgu kenapa jawapan dia begini cikgu, bukan ke bahagi gini cikgu. Saya well aware of your comments, tapi saya terpaling busy mungkin kan. Saya busy tanda paper, saya warden lagi, saya tengok perkembangan anak lagi. So I'm looking forward to reply Thank you. I'm looking forward to reply. Tu jawapan paling klise lah Saya bukan sesiapa pun, tiba pula nak busy. Okay, saya cari masa, insyaAllah saya cari masa untuk reply lah komen awak tu. Okay, balik pada situ. Acah influencer pula. Alright, so the density here greater, what happened to the volume? Volume akan decrease sebab volume kat bawah kan, satu kat atas, satu kat bawah. Alright, so the answer decrease. Untuk soalan-soalan macam ni, kalau ada formula kita boleh pakai macam ni lah. Cuma disclaimer, dengar betul-betul, disclaimer. Dalam exam jangan awak present jawapan awak dalam bentuk macam ni. Ni pemeriksa tak suka ni sebenarnya. Saya rasa pemeriksa tak suka. Bukan saya rasa lah, saya confirm tahu bahawa pemeriksa tak suka tanda anak panah naik, anak panah turun. This is just the overview ataupun the idea untuk awak present dalam bentuk ayat sebelum awak conclude dalam bentuk ayat. So awak buatlah anak panah naik ke, anak panah turun ke, as long as it's true. Okay,
relation yang awak buat tu betul, lepas tu awak translate dalam bentuk ayat, proper sentence ataupun proper words. Sebab tanda nak panah ni tak dibenarkan, nak panah naik, nak panah turun tak dibenarkan. Tanda lebih besar, lebih kecil sama dengan dibenarkan. Ini tak dibenarkan. Tu teknik lah kan. Saya rasa cikgu awak pun ada ajar, insyaAllah. Explain your answer in 4C2. Ni samalah. Because the density of sea water is higher, then the weight of the fluid displaced increase and the buoyant force also increase. So explain lah. That explain. Because the density as the density of water is higher, the volume of water decreases. In the formula bla bla bla. Boleh juga tulis formula. Okay, boleh juga tulis formula di bawah ni. In case awak rasa macam explanation aku ni macam tak sampai je, boleh dibenarkan. Right, D, name the physics principle. Archimedes principle. Right. So bagi jawapan yang bertanya tentang prinsip, pastikan awak cari jawapan dengan jawapan prinsip. Jangan pula letak law. Jangan pula letak konsep. Jangan tertukar. Kita ada law, konsep, principle dekat situ. So please make sure awak project your jawapan by the kehendak soalan. Alright, nombor 5. Kita sampai kepada soalan compare lah kan. Saya kata soalan yang boleh bagi awak markah lah insyaAllah. Diagram 5.1 5.2 show 2 beakers containing X and Y liquid. Okay, 2 liquid. So kita tengok sekejap. Oh, gambar dia. Ni cecair X, cecair Y. Right. Okay, so soalan dia bagi satu maklumat di situ. Have the same mass. Ada jisim yang sama, but different specific heat capacity. Ada nilai specific heat capacity atau pemuatan haba tentu yang berbeza. Nilai C yang berbeza lah. Ada satu C besar, satu C kecil. Mana dia? Ni Liquid X dia ada lebih kurang 2350. Liquid Y 4200. Bagi yang study fizik, yang memang berjiwa fizik, dia tahu cecair Y ni apa. Cuba komen kat bawah, cecair Y ni ada cecair apa. Siapa tahu? Komen kat bawah. Yang tu memang saya akan reply laju-laju. Okay, yang ni saya akan reply laju-laju. Cikgu, cecair Y ni adalah yang bernama ... komen. Yang tu memang budak fizik kan. Kalau dia tahu 4200 ni siapa punya. Alright. So jisim sama tapi C berbeza. Diberi bahawa ada red flag kat situ. These both liquid X and Y are heated with immersion heater. Ada pula immersion heater. Bermaksudnya apa? Kalau tengok saya punya video sebelum ni, awak sepatutnya dah menulis Q sama dengan PT kerana pakai heater. Tenaga haba datang dari tenaga elektrik. So kita note dekat sini, ini dia punya V, yang ni dia punya power. Okay. Dan di hujung ni diberi bahawa dipanaskan selama mana? Selama 10 minit. Red flag lagi. So this is the time, and the time should be in seconds. Darab lagi 60. Dapat 600 saat. Okay, 600 saat. Alright. Kita pergi ke soalan A. What is meant by specific heat capacity? Yang ni pun saya dah cerita. Specific heat capacity ni apa? Ia adalah haba. Okay, haba. Spesifik kenapa? Kita rujuk kepada 1 kg bahan. Dan untuk meningkatkan suhunya sebanyak 1 darjah Celsius. Ni 1 darjah Celsius. Right, ni saya tak nak explain lebih lah sebab hari tu pun saya dah explain dalam video yang lepas. Kita sambung untuk soalan compare. Based on diagram, compare the specific heat capacity nilai C. Allah, dalam soalan pun ada tulis dah berapa banyak. 2,000 lebih, satu lagi 4,000 lebih. Takkan tak boleh compare. So buat dalam bentuk ayat, guna tanda inequality 5.1 greater than 5.2. Kemudian kita compare yang kedua, kita compare the heat supply. Nama pun guna heater, immersion heater yang sama, menggunakan power yang sama. So the answer will be, jumlah haba untuk dua-dua diagram adalah equal.
Yang ketiga, kenaikan suhu. Yang ni kita kena tengok kan, kenaikan suhu. Ada ke maklumat kenaikan suhu? Ada. Okey, kita highlight situ. Highlight ni satu benda yang penting ya. Kalau awak ada different color of highlighter, okey, boleh pakai kerana dia mencerah. Satu, dia mencerahkan mata awak. Dua, dia memberi alert kepada awak bila awak highlight kan, dua benda berbeza kat situ, mana besar, mana kecil. Lepas tu give you a psychology advantage. Sebenarnya ada psikologi kan, colours kan membuat awak ni kurang stres. Pada saya lah, kalau saya suka tengok color-color macam ni. Dia reduce the stress, dia nampakkan bentuk tu in a form of benda yang kurang kurang tekanan kan. Paper exam kan, kadang-kadang tu bagi yang ada colour okey lah kan, mata kita hari-hari tengok hitam putih kan. So we are psychologically fighting with our mind kan, dengan kepala kita. Okay, nevertheless, maksud saya tadi adalah bila kita highlight, kita dapat bandingkan dengan lebih mudah lah. Yang ni 5.1 10, 5.2 4. So 5.1 lebih dari 5.2. Right. Tisu tolong buang Zahin, boleh? Thank you. Okay, right. Next, state the relationship. Nyatakan hubungan antara C dan juga kenaikan suhu. Kan tadi awak dah jawab kan, kita cuma relate je lah. Cuba kita tengok nilai C tadi. C tadi 5.2 lebih besar kan. C tadi 5.2 paling besar. Kenaikan suhu 5.2 paling kecil. So jawapannya, the greater the C, the greater the value of C, the smaller the increment of temperature, which is the delta theta. Kenapa hilang kat situ? Allah. Ini dia. Okay. So alert that this relationship could not be in the form of directly proportional. Jangan. Increase linearly pun jangan. Inversely proportional pun jangan. Sebab ini bukan soalan graf. Jawapan-jawapan yang saya sebutkan tadi adalah daripada soalan yang berdasarkan graf. Baru kita boleh buat jawapan macam tu. Selagi mana bukan soalan graf, awak kena tulis jawapan dalam bentuk the greater, the smaller, the greater, the smaller, the smaller. Macam tu. Teknik menjawab. Alright, C. Diagram shows a car radiator which uses water as cooling agent. Yang ni cooling agentnya, which is the water, air lah. Ni air yang dalam enjin bukan dalam enjin lah, dekat kawasan penyejuk enjin. Kita panggil cooling system cooling system. Alright. So kenapa air? Soalan tanya, why water? Because water have high specific heat capacity. Bermaksud nilai C untuk water adalah besar. Apa faedahnya? C besar, dia ada ciri-ciri lambat. Lambat apa? Lambat panas, lambat sejuk. So yang lambat panas yang kita akan make use. Lambat panas, awak juga tak boleh present jawapan awak lambat panas. Awak kena jawab dalam bentuk apa? Less ataupun low rise in temperature. Tu lebih afdal. Tu dia macam ustaz. Lebih afdal jawapan awak kalau awak present dengan jawapan berlaku sikit peningkatan di pada suhu, peningkatan pada suhu. Okey, lambat meningkat suhunya pun boleh. Macam tu. Okey, 2. Explain how this engine cooling system works. Okey, tu jawapan-jawapannya. Tu dia punya banyak garisan 3 markah, meaning that minimum 3 ayat. Kadang-kadang tu awak buat 1 ayat. 2 ayat. Dalam 2 ayat tu ada 3 point kan. Yang tu kita tolak tepi kan. Tapi minimum 3 ayat yang merujuk pada 3 jawapan dan 3 markah. Right, kita tengok. Yang pertama, water is used to store and carry the heat energy out of the engine. Yang ni penting.
Okay, kita sebenarnya nak ambil haba daripada enjin. Bukan kita lah air tu bawa haba daripada enjin keluar kepada radiator di depan tu. Bila kereta ni bergerak, kipas ni berpusing, okay, kipas radiator berpusing, kita bawa haba keluar daripada air dan sekaligus keluar daripada enjin lah, serta enjin untuk menyejukkan enjin. Okay, so because of the water have high specific heat capacity, it enables the large thermal energy to be absorbed. Air tu itself, dia ada C yang besar, maksudnya dia boleh ambil haba tu, bukan ambil sikit-sikit, dia ambil haba tu dengan jumlah yang besar untuk diserap keluar. Okay, in fact, the water also has high boiling point, which is about 100 degrees Celsius. Lagi mana enjin awak tu tak mencapai suhu 100, air tu tetap di situ. Air tu tidak berubah kepada wap. So air tu dia tak berkurang lah, dia punya kandungan dia, jumlah isi padunya, selagi mana tak mendidih, suhu tu tak sampai ke suhu 100, which is good. Kalau kita pakai air yang boiling point dia rendah, nanti kan baru start enjin baru panas, hilang dah air, terbakar enjin awak. Okay, berasa enjin di depan tu sebab tak ada cooling system, tak ada air. And will not change phase when the large amount of heat is absorbed. Betul. Bila enjin panas, lagi mana air tu tak mendidih, tak mencapai suhu 100, dia masih air. Okay, tidak berubah kepada gas. And the last one mungkin kita boleh tambah, the heat energy is absorbed by the water is released through the surrounding air. Okay, of course lah macam mana boleh surrounding air lah tu. Kadang-kadang kita tengok kereta kan, especially kereta yang dah lama, kadang tu bila kita dalam kereta, kita rasa panas masa baru on kereta baru hidupkan kereta, panas. Tapi bila once kita dah mula bawa, kita rasa sejuk pula aircon ni. Tu sebab kerana the kipas radiator ni dia dah tak berpusing dengan baik. Mungkin dia perlahan, dia kurang membawa haba keluar, dan berasa sejuk kerana dibantu oleh angin yang datang daripada depan kereta, ditiup keluar udara tu, haba tu. Haba tu ditiup keluar oleh pergerakan kereta tu. So next, soalan nombor 6. Soalan nombor 6 InsyaAllah saya akan bincangkan dalam part 2. Seperti saya maklum, this will be last 2 video insyaAllah. Saya harap boleh faham boleh faham. Saya harap boleh support lagi InsyaAllah. Bagi yang form 4 yang baru jumpa, bolehlah subscribe, boleh tekan loceng tu supaya setiap kali saya update, awak akan dapat notification. Dapat notification. Saya bukan mungkin InsyaAllah saya akan cover beberapa topik yang belum lagi saya cover dalam KSSM. InsyaAllah doakan saya diberi kemudahan masa, saya diberi kesihatan InsyaAllah, untuk terus istiqamah lah buat benda ni. Thank you. Jumpa lagi dalam part 2. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye.